Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 13 September 2022, kita telah dikejutkan dengan berita seorang ejen kosmetik Rusnazirah Muhammad Naim berusia 36 tahun telah dilarikan oleh 3 orang lelaki yang bersenjata. Video kejadian itu telah tular di media sosial dan orang ramai bersimpati dengan mangsa telah mendoakan agar dia dapat dijumpai dengan selamat. Tidak lama selepas itu, polis telah membuat kenyataan yang mangsa berkemungkinan telah dilarikan ke negara jiran iaitu Thailand. Usaha mencarinya kini giat dilakukan secara besar-besaran dengan kerjasama polis Thailand. Namun, kes seperti ini dahulunya pernah terjadi di dalam negara kita. Bangsa Muhammad Aiman Zafri berusia 29 tahun telah diheret dan dilarikan di depan mata isterinya oleh sekumpulan lelaki pada 5 Julai 2017. Sehingga kini sudah 5 tahun berlalu, mangsa masih lagi belum dijumpai, meninggalkan 1000 tanda tanya kepada keluarganya tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Masih hidup lagikah atau sudah meninggal dunia? Lalu bagaimana kejadian itu boleh berlaku? Ini adalah kisahnya. Dalam kejadian jam 11.15 malam pada 5 Julai 2017, ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, mangsa dan isterinya telah berhenti di sebuah kedai runcit di Taman Maju, Kota Baru. Secara tiba-tiba, sebuah kereta jenis Kia Sportage berwarna hitam telah berhenti di sebelah kereta mereka dan turun 3 lelaki bersenjatakan kayu memaksa mangsa masuk ke dalam kereta mereka. Ketika itu, isteri mangsa melihat 2 orang lagi lelaki turut berada di dalam kereta tersebut. Isteri mangsa telah ditinggalkan di jalan berkenaan. Mangsa yang telah digari sempat menghubungi isterinya dan meninggalkan pesan supaya menelefon adiknya untuk mengambil isterinya dan memberitahu yang dia dibawa ke Pekan Golo untuk berbincang satu perkara. Isteri mangsa yang bekerja sebagai penyambut tetamu di sebuah hotel di Kota Baru itu kemudian membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru pada jam 12.30 malam berhubung kejadian. Isteri mangsa yang bimbang akan keadaan suaminya yang tidak pulang ke rumah selepas kejadian itu telah diberitahu oleh adik iparnya pada keesokan harinya yang satu panggilan meminta wang telah diterima. Seorang lelaki yang menggunakan nombor telefon Thailand telah menghubungi adik mangsa dan meminta wang sebanyak RM50,000 sebagai tebusan jika mahu melihat abangnya selamat. Ketika itu, adik mangsa mendengar suara abangnya menjerit kesakitan seperti sedang dipukul. Keluarga mangsa ketika itu hanya mempunyai RM22,000 dan memberitahu kepada lelaki tersebut. Mereka bersetuju untuk mengurangkan nilai tebusan kepada RM20,000 dan keluarga mangsa terpaksa menggunakan wang hantaran perkahwinan adik lelaki mangsa untuk membayarnya. Mereka diarahkan meninggalkan wang tunai itu di sebuah perhentian bas di Batu Karang, Rantau Panjang pada jam 8 malam 14 Julai 2017. Setelah berbuat demikian, mereka diminta mengambil mangsa di Pengkalan Lubuk, Rantau Panjang. Namun setelah menunggu hingga jam 1 pagi, kelibat mangsa tetap tidak kelihatan. Dengan perasaan hampa, mereka pulang ke rumah tanpa mangsa pada hari itu. Selang beberapa hari, penjenayah itu meminta wang lagi berjumlah RM5,000, namun keluarga mangsa hanya mampu menyediakan RM2,000 dengan memasukkan wang berkenaan melalui akaun bank milik isteri salah seorang rakan mangsa pada 28 Julai 2017. Tidak lama selepas itu, penjenayah ada menghubungi lagi untuk mendapatkan baki wang tebusan sebanyak RM28,000 dan kali terakhir mendapat berita tentang mangsa adalah pada 13 Ogos 2018. Setelah itu, panggilan telefon juga sudah tidak diterima oleh keluarga mangsa mahupun isterinya. Kesemua panggilan meminta wang itu menggunakan nombor telefon Thailand. Selepas membayar wang yang diminta, sehingga kini mereka tidak menghantar mangsa seperti yang dijanjikan. Sepanjang kehilangan anaknya itu, 7 laporan polis sudah dibuat. Keluarga mangsa tidak menolak kemungkinan mangsa dan rakannya dikenali sebagai Pok Weh ada kaitan dan mempunyai hutang dengan kumpulan tertentu, tetapi mangsa tidak pernah menceritakannya kepada keluarga mahupun isterinya. Pada waktu itu, pihak polis membuka siasatan dan mengesan seorang lelaki yang dikenali sebagai Pok Weh yang merupakan suspek utama kes berkenaan. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Baru pada waktu itu,
Superintendent Nur Halim Nordin berkata suspek yang dikenali sebagai Ahmad Syazwan Ayub dikehendaki bagi membantu siasatan. Katanya siasatan lanjut menunjukkan suspek utama itu bersama 4 lagi lelaki membawa mangsa ke Pekan Sungai Golok selepas kejadian itu. Walaupun bantuan Interpol dan juga pihak berkuasa Thailand membantu mengesan mangsa dan rakannya Pok Weh, sehingga kini kedua-dua individu berkenaan masih gagal dikesan. Sejak kehilangan suaminya yang mengejut itu, isteri mangsa telah beberapa kali keluar di media merayu supaya suaminya itu dikembalikan serta merayu kepada mereka yang mengetahui kes ini supaya tampil memaklumkan kepada pihak berkuasa. Pelbagai usaha juga telah dilakukan oleh keluarga mangsa bagi mengesan anaknya itu, termasuk mencari di serata tempat di selatan Thailand. Ada orang awam mendakwa pernah melihat kelibat mangsa melalui cara pemakaiannya dan gayanya, tetapi mereka tidak tahu di mana dia berada. Bukan sahaja usaha mencari, bahkan usaha melalui jalan alternatif lain turut dilakukan, termasuk memohon bantuan ustaz dan pelajar tahfiz melakukan solat hajat dan istikharah. Apa yang menyedihkan, anak tunggal mangsa ketika kejadian dia berusia 2 tahun dan kini telah berusia 7 tahun sentiasa bertanyakan tentang ayahnya, bahkan sering bermimpi bertemu ayahnya. Baru-baru ini pula pihak polis telah mengeluarkan kenyataan yang mereka tidak pernah menutup siasatan kes kehilangan mangsa. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, sebaliknya berkata siasatan tetap diteruskan dengan mencari bukti dan petunjuk baru. Beliau berkata pihaknya juga sudah membuat beberapa tangkapan sebelum ini, namun tiada petunjuk yang dapat membantu siasatan. Beliau juga mengingatkan orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan untuk tidak mengambil tindakan secara bersendirian kerana ia akan mengundang bahaya dan merencatkan malah merugikan dari sudut perkembangan siasatan. Walaupun kejadian itu sudah 5 tahun berlalu, namun segala detik yang berlaku yang mana suaminya diheret di depan mata masih lagi segar dalam ingatan isteri mangsa. Menurutnya, segala-galanya masih segar dalam ingatan, termasuk jeritan suami dipercayai dipukul sekumpulan lelaki yang melarikannya ketika mereka menghubunginya. Namun pasrah dengan takdir dan tiada apa yang diharapkan. Sekiranya benar suaminya telah meninggal dunia, buktikan kepadanya dengan hanya memberi 1 jari sudah memadai. Sekiranya tidak dibenarkan melihat jasad suaminya, terlalu awal atau terlalu lambat untuk memberikan pendapat di dalam kes ini. Sedangkan pihak berkuasa juga tidak mampu melakukan apa-apa. Apa yang dapat kita lakukan ialah berdoa agar mangsa dapat kembali dengan selamat ke pangkuan keluarganya. Sekian.